Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar guys? Okey, hari ni Abang nak share satu knowledge tentang ramai orang bertanya dengan Abang. Kalau saya daftar enterprise ataupun trading dengan SSM, perlukah saya daftar seorang saja ke ataupun saya lebih baik saya berpartner? Okey, dalam konteks SSM ini, kalau misalnya you all daftar seorang, kita akan panggil milikan tunggal ataupun sole prop lah. Tapi kalau you all daftar at least 2 orang sehingga maksimum 20 orang, itu kita panggil partnership, rakan kongsi lah, perkongsian. Okey, sebenarnya bila kita tanya mana lebih baik, ianya tertakluk juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sama ada nak daftar sole prop ke ataupun partnership. Cuma dari segi perbezaan dia adalah kalau kita tengok sole prop perniagaan yang dimiliki oleh seorang. Contohlah saya seorang kan. Bila saya daftar enterprise saya seorang sahaja, dari segi pengurusan ianya lebih mudah. Maksudnya kalau saya nak buat changes ke, saya nak tukar alamat, saya nak tukar jenis perniagaan, saya tidak memerlukan orang lain untuk verify saya punya permohonan. Cukup saya seorang. Maknanya saya datang ke SSM ataupun saya buat online. Kemudian saya seorang sendirilah yang boleh buat perubahan tersebut. Berbeza dengan perkongsian, kalau misalnya you all nak daftar perubahan tentang alamat tadi tu, you all mestilah, contohlah si A dengan si B. Si A datang ke SSM ataupun si A buat online, dia mesti kena ada verified persetujuan daripada rakan kongsi untuk buat perubahan. Sama juga kalau contoh dua orang tadi tu nak tambah partner lagi seorang, dia mesti kena ada pengesahan daripada kedua-dua partner. So, apa yang masalahnya bila perkongsian ini adalah bila berlaku pergaduhan lah. Mungkin masa mula-mula tu okey, tak ada masalah kan. Tapi bila lama-lama mungkin melibatkan duit dan sebagainya, dia akan bergaduh antara dua orang ni. Contohlah 2 orang saja kan. So bila si A ni bergaduh dengan si B, dia mesti kadang-kadang dia nak keluarkan si B ni kan. So tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Bila tuan-tuan dan puan-puan telah mendaftar secara perkongsian atas nama A dan B ni, so tuan-tuan tidak boleh keluarkan si B ni tanpa persetujuan dia. Mesti kena ada persetujuan dia. Sama juga kalau gaduh A dengan B nak tambah CC. Tak boleh juga nak tambah CC disebabkan oleh tuan-tuan perlu dapatkan juga pengesahan daripada A dan juga B. Sama juga kalau contoh tuan-tuan A bergaduh dengan B, tuan sendiri nak keluar daripada perniagaan tersebut pun tak boleh juga. Mesti kena ada pengesahan daripada si B. Itu dari segi pengurusan lah. Dia ada sedikit kesukaran untuk partnership. Lagi satu, kalau misalnya melibatkan kematian, contoh berlaku kematian ke atas milikan tunggal yang seorang tadi. Bila berlaku kematian, maka perniagaan tersebut akan kena tutup lah. Tak bolehlah saya kata saya nak pindahkan kepada saya punya pasangan ke, kepada saya punya anak ke, ataupun saya punya waris. Tak boleh So maknanya, tapi kalau partnership, berlaku kematian atas seorang lagi ni boleh meneruskan perniagaan seperti biasa. Dia nak tambah owner yang baru pun boleh. So terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, sama ada nak daftar sebagai perkongsian ke ataupun sole prop, terpulang, dia tertakluk. Cuma kalau tanya abang lebih berminat untuk daftar sebagai seorang saja dululah. Tapi kalau abang nak daftar sebagai perkongsian, abang akan make sure abang akan buat agreement, perjanjian perkongsian dengan rakan kongsi tersebut. Tapi perjanjian perkongsian tu janganlah perjanjian perkongsian yang kosong, setakat kertas saja. Mestilah buat stamping dan sebagainya. Okey Dapat? Clear? Cantik.